Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, kita mulakan dengan umul kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Okey, hari ni muka surat 84 Betul ke 84 ke? Kak Ramlah pun tak dapat masuk ni. Oh, ada Kak Ramlah. Assalamualaikum Kak Baru Ramlah. masuk. Waalaikumsalam. Nanti sekejap saya cuba masuk ya. Saya ada di Puchong ketika ini. Boleh Oh, dah, Kak dah Ramlah. sampai dah ada kat rumah Kak Ramlah. Saya baru datang tengok. Polis dah benarkan masuk. Tapi nanti sekejap ya, saya tak nampak gambar. Nanti sekejap. Saya tak nampak gambar. Saya balik dah tadi pukul. Sekejap ya. Saya nak masuk juga. Masuk. Boleh. Boleh? Boleh. Kami nampak gambar Kak, lepas tu kami nampak Kak. Oh ya ke? Ya. Oh, saya dekat saya. Nampak. Mungkin abuk je kot dekat kamera Kak tu. Kami nampak. Kami nampak jelas Kak. Ya, jelas ya. Balik tadi tengok. Assalamualaikum. Apa ni, ialah segala kemusahan saya dah nangis dah sejam tadi. So saya dah sihat dah lepas saya nangis. Yelah. Habis rupanya dalam rumah ni air separas leher saya. Allahu Akbar, ya Allah ya Tuhanku. Dalam. Masa saya keluar daripada rumah ni air separas lutut. Tidak. Yelah. Ramlah, mulanya air naik pada hari Ahad je. Saya post tadi kita dah mula kitab ke belum? Dah. Dah. Okeylah, kita terus ke surat 84. So Kak Ramlah tak masuk kan? Ajar Sabariah dululah terus. Okey. Assalamualaikum semua. Waalaikumsalam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ir-rijalu. Alif lam dia tak boleh ir. Ar-rijal dia semua dia tak ada i. Dia alif lam. Astagfirullahaladzim. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa'i bima qaddalallahu ba'dahum ala ba'dim wa bima anfaqu min amwalihim. Fassolihatu qanitatun hafizatul lil ghaibi bima hafizallah. Wallati takhafuna nushuzahun fa'izuhunna wahjuruhunna fil madaji'i wadribuhun. Fa'in ata'nakum fala tabghu alaihinna sabila. Innallaha kana aliyan kabira. Aliyan kabira. Lagi sekali ya sabdu tu.
Inna Allah kana aliyan kabira. Ya. Wa in khiftum shiqaqa bainihima fab'asu hakaman min ahli Ya. فبعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريدا إصلاحا Hello? Hello? Dengar tak? Ulang lagi sekali. Yurida. إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما Ya. إن الله كان عليما خبيرا واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين Ya. واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنوب Junub pendek. والصاحب Wal jaril junubi wassa. Junu tu nu tu tak boleh panjang. والجار الجنوب والصاحب بالجنب Jam jangan jen. والجنب Masuk mim. والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل Wayak tumu. ويكتمون Dia kalau ما dekat kaf tu dia jangan keras tau. Dia jangan wayak. Nanti macam qaf yang tak ada qalqalah dia wayak. Nipiskan dia. Wayak. ويكتمون ما آتاهم الله من فضله Min fadlih. Dengung tak ada. ويكتمون ما آتاهم الله من فضله Ya. وأعتدنا للكافرين عذابا Jangan dia jangan luar bawah. Wa a'tadna lil kafirina 'adzaban muhina. وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. Bila dia sebut azab tu dia lagi lembut bunyi dia. Okey, sadaqallahul azim. Terima kasih Haja. Terima kasih Ustazah. Sama. Okey Kak Som silakan. Kak Som kan. Masuk dua Okey. Kak Som awal lah ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa'i bima faddalallahu Jaga lam. Dia jangan faddalallah. Faddalallah. Lam nipis. Ar-rija. الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض. ضاء tebal. بعضهم على بعض.
Ambil sebelah على belakang. النساء Bima faddalallah. بما فضل الله بعدهم على Ba'da, jangan ba'dahum. Ba'da. بما فضل الله بعضهم على بعض Ya. وبما بما balik sini وبما أنفقوا من أموالهم Ya. فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله Ya. واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريدا إصلاحا إصلاحا يوفق الله. إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما إن الله كان عليما خبيرا واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله من فضله وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. Jangan kuat sangat jadi muhi. Azaban muhina. وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. صدق الله العظيم. Okey, terima kasih Kak Som. Yang Kak Som WhatsApp tadi nanti saya WhatsApp tadi saya dah WhatsApp Ustazah Aisyah tapi belum respon lagi. Okey, tak apa. Sebab kan saya main bagi sekarang. Yalah, sedap pula kan. Saya tanya dia dulu, tunggu dia respon nanti. Baguslah kalau saya tanya lagi kuat. Kalau saya minta tu dia mesti boleh tolong tu insya-Allah. Nanti kita cubalah. Okey, Cik Lima silakan. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
Ar-rijalu Ar-rija. Nipis-nipis. Ar-rija. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Kita habis. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa'i bima faddala. Nafas pada jatuh. Tak payah habiskan sampai situ lah. Boleh tapi Titi bersemput. Ar-rijalu Cik Lima, qawwamuna. Cuba betulkan dulu ra tu. Dia bukan ar-rija. Dia nipis tu. Nipis. Ar-rija. Ar-rija. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa'i bima faddala Allah. Ambil bima Bima faddala. faddala. Bunyikan ha tu. Bima faddala Allah ba'dahum 'ala ba'din wa bima Wabima anfaqu. anfaqu. بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا Ya. وبما أنفقوا من أموالهم والصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله واللاتي تخافون نشوزهن. Takho tu bunyikan sikit angin. Mana? Wallati takho, jangan tako. Takho. واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن. Wahjuruhun. واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن. Ya. فعظوهن واهجروهن. Dia jangan tekan wah. Wahju. Wah, ya. Wah. Tebal. Ya. فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن. Wadribuhun. Dengung sikit. فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن. Ya. فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا. وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريدا Islaha. حاجة وحكما من أهلها إن يريدا Yurida. وحكما من أهلها إن يريدا إصلاحا. Islaha. Bunyi. Kena jelas. وحكما من أهلها إن يريدا إصلاحا. Ambil balik yurida. إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما. Yuwaffiqillahu bainahuma. Hu jelas. إن يريدا إصلاحا. Isla. Tebal. Tak bunyi ya? Bunyi tapi tak tebal. إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما. Ya. إن الله كان عليما خبيرا. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا
ihsana. Jaga jangan ih Ya dah. jangan ih. Wa bil walidaini ihsana wa bizil qurba wal yatama wal masakin wal jari dzil Wal qurba masakini wal ni. wal yatama wal masakin wal jari dzil qurba Okay. wal jaril junubi was sahibi bil Jam bil jam. wal Adik. jaril junubi was sahibi bil jambi wal la ilaha wal jaril junubi Biwas. Pelan-pelan. wal jaril junubi Biwas. wal jaril junubi was sahibi bil Wasahibi bil jam. wal jaril junubi was sahibi bil jambi wa bani sabil wa bani sabili wa ma malakat aymanukum inna allaha la yuhibbu man kana mukhtalan faqura ya tak dengar. Inna allaha la yuhibbu man kana mukhtalan faqura Kana mukhtalan fakhura. 2 harakat ro. Inna allaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura. Ya. الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله من فضله Min fadlih. Jangan qalqalah. ويكتمون ما آتاهم الله من فضله Ya. وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا صدق الله. Sadaqallahul azim. Terima Terima kasih kasih, Cik Lina Ustazah. sama. Okey, Datin Rozipah silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa'i bima faddala Allahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim. فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله. Ya. واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن. Ya. فإن أطعناكم فلا تبتغوا على Tabghu saja. Ya Allah. Fala tabghu. فإن أطعناكم Tak panjang. فإن أطعناكم فلا تبغوا عليهن سبيلا.
Ya. Inna Allah kana aliyan kabira. وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله Ya. وحكما Fab'athu balik. Ah, Fab'athu. فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريدا إصلاحا Cuba ambil balik. Yurida. إن يريدا إصلاحا Hai. Islahai. Dia jangan Sad jangan qalqalah. Islahai. إصلاحا إصلاحا يوفق الله بينهما إن الله كان عليما خبيرا واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاجب Hibi. والجار ذي القربى Ulang kat mana tu? والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل Okay. وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا Ya. الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله Ya. ويكتمون ما آتاهم الله من فضله وأعتدنا للكافرين عذابا Jaga jangan azza je macam tersekat. Azabam jangan azza. وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. Okey, Allahul Sadaqallahul Azim. Azim. Kalau ada macam huruf-huruf yang terlepas angin atau suara tu kan, hati-hati Datin. Macam Datin Nuzipah baca tadi yang atas sekali tu kan, Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Dia jangan melekat dekat sin. Mungkin saya nak kejar Berhati-hati. nafas ke? Bukan. Saya rasa bukan sebab nak kejar nafas. Datin dia cuba baca macam nak berhati-hati pada ayat tu. Alan nisa. Dia jadi lambat, dia jadi tertekan, jadi sabdu. Nisa. Okay. Dia nisa, dia bukan nisa. Dia lambat jadi sabdu. Okey. Terima kasih Datin. Okey, sama. Okey, silakan Kak Rozi. Yang lain masuk Kak Cik Jah, Hajar Nuria. Masuk Alamak, tak dengar suara Kak Rozi. Assalamualaikum Ustazah. Salam. Okey, dengar tak Kak Rozi? Dengar. Okey. Tak ada berita sampai Kak Rozi je. Macam mana? Yang lain tak ada lah berita yang kata ada orang cuti ke atau kan. So Kak Rozi je lah.
Okey. So Kak Rozi bacalah. Koyak Quran ibu. Koyak. Sekejap je tidurnya Kak Rozi yang tadi tu. Masya Allah, subhanallah. Dia nak ada kita sebelah. Tak dapat nak nolong. Ya Yusuf, dia pandai berjoget dah semalam tengok gambar. Boy. Okey. Okay, boleh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa'i bima faddala Allahu ba'dahum 'ala ba'd Ya. wa bima ulang kan. Bima faddalallah. فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم Ya. فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع Ya. واهجروهن في المضاجع واضربوهن Wadribuhun. Sikit lagi dengung dia. واهجروهن في المضاجع واضربوهن Ya. فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله Ya. وحكما من أهلها إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما إن الله كان عليما خبيرا واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله من فضله وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. Sadaqallahul azim. Okey, alhamdulillah. Terima kasih Kak Rozi. Okay, Ustazah. Ngantuk. Masuk Ustazah. Okey, tak apa. Saya baca surat 85. Nanti Ustaz nak kena cuba sikit dia pandai ya menari-nari.
Okay, Yusuf, ibu nak ngaji ni. Jangan ni Jangan Datang mengelupa. sistem kat kampung Kedah jaga Oh ya mak. ke? Oh ya ke? Mak ni tak sihat. Mm-mm. Mira dengan tu Ramla masih dalam inilah kesan banjir. Yelah, banyak benda nak kemas tu. Ya Allah, buat pelan-pelan lah kan. Ibu nak ngaji ni, macam mana ni? Duduk situ diam-diam ya. Ustaz. Mana Ya. gendang? Gendang timpan. Gendang kau main bulat je mata dengar orang gendang. Dia pula yang over lepas tu. Kak Yong cover adik kejap boleh? Ni tengah mengaji dengan lupa ni sekarang ni. Tak tahulah, minta-minta okey lah dia. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. والذين ينفقون أموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون بالله. Allah, saya tak tekan rupanya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Alamak, kertas. Yeah. Kejap. Tak boleh lah. Tak boleh main ni, Dik. Kak Yong, adik dah masuk kertas dalam mulut. Ambil je Kak Yong. Tolong. Tadi dia leka main. Ha? Dekat dalam tong kat luar. Masuk dalam baldi hijau Yusuf. Jangan kocih sangat air bawah tu takut dia berkeladak. Air tak ada susah betul. Nasib baik ada tong kat luar. Saya ulang balik A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. والذين ينفقون أموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا وماذا عليهم لو آمنوا بالله واليوم الآخر وأنفقوا مما رزقهم الله وكان الله بهم عليما إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤت من لدنه أجرا عظيما فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا
يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إن الله كان عفوا غفورا ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يشترون الضلالة ويريدون أن تضلوا السبيل صدق الله العظيم. Okey. Muka surat 58 pula. Apa patah balik? 85. Okey. Alhamdulillah. Kita masuk tajuk sikit. Tajwid dah lama dah tak buat hukum-hukum tu kan, agak-agak ingat tak? Kalau kita masuk-masuk hukum tu ingat tak Kak Rozi? Kak Rozi mestilah ingat. Ni apa dik? Tumpah. Siapa tu? Budak-budak ni? Biasalah. Allahu Akbar. Hari tu kita buat perbezaan apa? Perbezaan kalimah. Kan? Okay. Perbezaan kalimah yang saya dengar suara saya balik ya. Bukan perbezaan kalimah, perbezaan maksud. Kalimah tu lebih kurang sama bunyinya. Perbezaan dari sudut makhraj huruf. Kan? Adik. Allah. Okey, saya masuk sikit hari ni. Cuba adik ambil mainan tu, taburkan kat sebelah ibu ni. Dia nak ibu juga salahnya. Kenapa letak kat ibu? Macam ni ibu nak pegang, ibu pegang ni. Letak bawah. Lepas tu baru ambil mainan dia. Okey. Ke sini juga dia. Bergeraklah kursi ibu ni. Tak boleh ni. Macam mana ibu nak tulis, dek? Nenek nak ngaji tu. Dah. Ngaji dengan nenek lah macam ni. Macam mana ibu nak buat? Kak Yung, tolong.
Kakak ada tu. Kita lah tu. Maksudnya. Oh, dia tengah lasak. Oh, ada mainan. Oh, banyaknya. Ya Allah, banyaknya mainan. Oh, dia jenis suka melambak. Lambak depan dia. Baru dia leka. Tapi sebelah ibu. Itulah ada anak. Mana dia? Mana dia? Tak nampak tu kepala dia kat bawah. Biarlah dia. Okay, saya share sikit. Bismillah. Oh, Kak Rozi dengan cucu Kak Rozi tu Sekejap mana? Nampak tak whiteboard saya? Ke tak nampak whiteboard? Nampak. Jangan salah ar-rijal. Tadi tu ada juga yang macam tak berapa nak nipis bunyi dia. Dia satu sebab dia alif lam ta'arif, dia kena a juga. Dia tak boleh i, tak boleh u. Lepas tu yang kedua ra tu jangan baca mesti ar. nipis, ya. Jangan ar. Ar-rijal. Kenapa nak baca ar? Sebab apa jadi Sebab ar? dia Pada atas. Tidak, ra pada tidak, bawah. ya. Jangan tengok sebelum ra tu sebab ra tu ada baris. Jangan salah Okey. Kita ingat roh dia macam tebal. Tak boleh ingat. Dia kena faham. Okey, tak apa. Benda tu biasalah, kadang-kadang kita lupa. Okey, pembahagian huruf ni mengikut sifat ni sebenarnya dia ada sifat kuat, ada sifat lemah, ada yang sangat lemah kan. Dia ada beberapa bahagian tau nak sebutnya. Ni saya tuliskanlah huruf-huruf dia. Berdasarkan pada sifat-sifat, ada yang huruf hijaiyah tu, ada sebahagian ulama tajwid ni dibahagikan kepada 5 bahagian. 5 bahagian. Nak kata apa pembahagian sifat-sifat huruf lah kan. Pembahagian sifat-sifat huruf. Yang pertama dia sebut sebagai aqwa. Aqwa. Saya tulis dulu dalam bahasa Arabnya. Nanti boleh tulis dia punya terjemahan dia. Yang kedua, yang pertama aqwa, yang kedua qawiyah. Yang kedua qawiyah. Okey, qawiyah. Kalau orang Arab dia marah tak letak titik dekat ha tu. Ta marbutah. Jadi qawiyah. Okey. Nanti saya tuliskan huruf-huruf dia. Yang ketiga mutawassithah. Mutawassithah. Mutawassithah ni apa? Daripada perkataan tawassut. Mutawassithah. Yang keempat dhaifah. Mesti perasan perkataan dhaifah ni. Dhaif kan? Maknanya apa? Lemah lah kan? Dhaifah. Dan yang terakhir, yang kelima, Yang you audit it for apa? Bukan naif ya. apa dia? You do if ya. Tengoklah maksud dia. Okey, dia ada 5. Aqwa, qawiyah, mutawassithah, dhaifah dengan adhaf. Adik kat kursi ibu. Ibu tak boleh gerak ni Kak Yo. Awak letak mainan kat situ, awak tak tunggu. Tolong pegang. Okey, huruf aqwa ni adalah yang sangat kuat. Tengok berjalan ibu punya kursi. Bahaya tau. Ni sangat kuat. Ni maksud dia sangat kuat. Kalau yang qawiyah ni maksud dia apa? Berjalan ibu punya kursi. Tolonglah Syifa. Jatuh adik ibu tak tahu. Tolonglah. Tak boleh ngajar macam ni. Okey. Okey, yang kedua kuat. Yang kedua kuat pula. Qawiyah maksudnya kuat. Tadi sangat kuat. Untuk yang qawiyah tu kuat. Kemudian mutawassithah ni huruf-huruf sederhana. Sederhana ataupun pertengahan lah. Dia tak kuat sangat dan dia tak lemah kemudian yang keempat disebut dhaifah, maksudnya huruf yang lemah. Dan yang terakhir sekali adhaf, maksudnya
huruf yang sangat lemah. Daif. Ya, sangat lemah. Kak Yung, ibu rasa bawa mainan masuk bilik. Dia nampak ibu tak boleh. Ibu tak boleh tulis. Kejap je. Ibu nak tulis ni. Tak tolong Tak adanya dia tak nak macam tu. Dia nampak ibu. Ibu tak boleh nak susukan. Ibu tengah ngajar kan. Kejap lagi. Sekejap je. Okey. Ni. Jadi inilah 5 pembahagian antara sifat-sifat tadi. Sangat kuat. Kemudian sederhana. Lepas tu lemah dan sangat lemah. Jadi dia ada huruf-huruf dia. Saya tuliskan dulu huruf dia. Daripada aqwa. Daripada huruf aqwa. Sekejap. Dia ada 1, 2, 3, 4. Dia ada 4. Sad, Bod, Ta, Za. Dah tak lawa dah tulisan lah. Okay, Sad, Ta, Za. Itu sifat yang aqwa, yang sangat kuat. Nanti saya ceritakanlah. Okay, dia punya ni kenapa dia jadi sangat kuat. Lepas tu untuk sifat huruf qawiyah, dia tak banyak. Dia lebih sikit daripada aqwa. Aqwa tadi ada 4. Alhamdulillah. Untuk qawiyah dia ada 6. Dia tambah lagi 2. Apa huruf dia? Salah lah Ustazah. Sekejap ya. Dia dah kalut-kalut dengan sekecil tu dah salah dah. Dia sad tak ada. Dot, ta, za. Lepas tu qaf. Salah, minta maaf ya. Okey, ni qaf. Dia 4 ni. Dot, ta dengan za. Lepas tu qaf. Lepas tu yang kuat ni sifatnya hurufnya adalah jim. Kemudian dal, ra, zai. Kemudian sad, ghain. Okey, itu pecahan dia. Lepas tu untuk huruf mutawasitah dia lagi banyak. Dia ada 8 huruf dia. Alif. Lepas tu ba. Ta. Tak keluar pula titik dia. Kha. Lepas tu zal. Seterusnya ain. Cukup tak 8. Kaf. Dan hamzah. Cukup tak 8? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okey. Seterusnya kita tengok huruf lemah. Huruf lemah dia ada 5. Apa huruf dia? Sin, shin, lam, waw dan ya. Kemudian huruf yang sangat lemah ataupun huruf yang dhaif dia ada 6. Apa huruf dia? Sa, ha, fa. Tengok adik kutip apa kat bawah meja. Hari ni kesian nenek ngaji. Kejap ibu berhenti. Mim, nun dengan ha. Okey. Dapat? Okey. Kalau nak lagi cantik kan, saya hantar kat sini okey tak? Saya hantar macam ni. Nampaklah dia punya susunan. Kenapa kalau ambil gambar mesti sengit Okey, saya cuba hantar je. Itu adalah itu yang Kak Rozia bagi tu, yang saya tulis kat dalam whiteboard kan. Yang saya bagi tu. Nampak tak? Huruf hijaiyah, lepas tu dia ada 3 bahagian. Ada 5 bahagian, aqwa. Lepas tu dia ada qawiyah. Kemudian mutawasitah, huruf dhaifah dan adhaf. Dalam apa WhatsApp, nampak tak? Mungkin tu jelas sikit lah kan. Itu susunan dia.
Okey, kelima-lima ni tadi, kalau kita tengokkan susunan tu dia bergantung pada apa sebenarnya. Okey, nak ceritakan. Okey, kita fokus dulu pada huruf aqwa lah yang atas sekali, iaitu qaf, dad, ta dengan za kan. Okey, setiap huruf yang dah kita bahagikan kepada 5 bahagian ni tadi, kita kena tahu dia ada pecahan lagi. Maknanya dekat sini dia ada 3 part. Dekat aqwa ni dia ada 3 bahagian. Dekat qawiyah pun ada 3 bahagian, mutawasitah ada 3 bahagian, dhaifah ada 3 bahagian, adhaf ada 3 bahagian. Apa 3 bahagian tu? Inilah dia. Yang pertama dia sebut sifat qawiyah, yang kedua mutawasitah, yang ketiga dhaifah. 3 tu dia ambil. Maknanya dia nak cerita macam ginilah. Macam mana cakap? Okey, qaf, dad, ta dengan za ni sifat qawiyah dia apa? Dalam huruf yang 4 ni banyaknya sifatnya sifat qawiyah. Apa sifat qawiyah dia? Jahar. Contoh macam dad lah, dad kan. Dia ada jahar. Lepas tu dia ada isti'la. Nak ceritakan yang apa lagi? Dia ada itbaq, dia ada istitalah. 4 ni jahar, isti'la, itbaq, istitalah. Dad. Semua sifat kuat. Jadi dia ada sifat qawiyah kat situ. Lepas tu kalau ikutkan sifat mutawasitah ni kan pertengahan, dia masuk ismat. Jadi ismat satu je untuk dad. Dia tak banyak, maknanya sifat mutawasitah tu pertengahan, ada satu je. Maknanya menunjukkan bila satu je sifat tu bermakna memang dia tak ada kekuatan pada yang sifat lemah. Kekuatan dia lebih kepada sifat qawiyah. Sebab sifat qawiyah untuk dad saja dah ada 4. Lepas tu dalam huruf dad ada tak sifat dhaif? Dhaifah, ada satu. Apa dia? Rakhawah. Jadi dekat situ dia ada satu je, betul tak? Dad ada rakhawah kan? Jadi dari sudut susunan tadi, dad ni dari sudut sifat qawiyah ataupun sifat kuat dad ada 4. Sifat mutawasitah ataupun pertengahan untuk dad 1. Sifat dhaifah untuk dad tadi dia ada 1. Jadi antara 3 pecahan ni tadi yang paling kuat adalah sifat qawiyah. Bermakna dad itu diletak dekat dalam aqwa tu. Dia sangat-sangat kuat sifat dia. Sama juga dengan ta. Ta yang paling kuat sebab apa? Okey, kita tengok, kita perhatikan ta dia ada sifat jahar. Kemudian dia ada sifat syiddah. Kemudian dia ada isti'la. Dan isti'la lepas tu dia itbaq pula. Lepas tu tambah lagi satu sifat qalqalah. Qalqalah tu pun lantunan tu pun dikategorikan sifat yang kuat. Ada 4 1, 2, 3, 4. 5 bukan 4. Ismat. Ta sifat kuat. Okey, ismat tu dia termasuk dalam mutawasitah. Maknanya ta tu ada satu je sifat yang sederhana pada ta. Lepas tu pada sifat dhaifah, ta ada tak sifat dhaifah? Tak ada langsung. Ta tak ada sifat dhaifah. Dia dalam aqwa. Jadi dia sebenarnya kalau ikutkan pandangan ulama, dalam huruf dad, ta, za dengan qaf ni dia ada susunan lagi. Susunan pertama siapa, nombor 2 siapa, nombor 3 siapa, nombor 4 siapa. Dia punya susunan tu sebenarnya dia bergantung memang pada kedudukan sifat-sifat yang kita tengok satu-satu tadi tu. Yang jaharnya, syiddah, rakhawah apa semua. Tapi kan apa-apa pun yang penting kita nak kena tahu kalau dalam sifat berlawanan tu kan dia ada 2. Jahar lawan syiddah. Jahar lawannya hamas. Kan? Betul tak? Syiddah lawannya rakhawah. Tapi kita nak tahu jahar dengan hamas mana yang kuat, mana yang lemah. Jahar kuat, hamas lemah. Macam tu. Kita nak tahulah yang mana lemah, mana kuat. Kemudian syiddah lawan rakhawah. Mana kuat? Syiddah lah kuat. Syiddah kuat. Sebab apa? Dia tertahan. Tertahan apa? Tertahan suara. Rakhawah lemah sebab dia terlepas suara. Lepas tu apa lagi? Istifal dengan isti'la mana yang kuat? Isti'la kuat. Istifal lemah. Okey? Okey, yang keempat, itbaq lawannya infitah. Mana yang kuat? Itbaq ke infitah? Itbaq. Infitah tu terbuka maka dia lemah, kan? Apa lagi? Yang kelima ismat lawannya idlaq. Mana kuat? Ismat tu kuat, idlaq tu lemah, kan? Begitulah. Jadi kat situlah kita boleh tahu kedudukan tu, lemah ke tak lemah. Okey, kemudian itu gambaran lah yang saya bagi. Bermakna kelima-lima susunan ni tadi kan yang dia dah letak
Huruf-huruf ni dia bergantung pada sifat-sifat ataupun senarai-senarai sifat yang kita dah belajar sebelum ni. Tapi saya tak kupas satu-satu lah. Maknanya kalau kita nak tahu kenapa dia aqwa, kenapa dia mutawasitah, tengok pada dia punya sifat. Dia ada pecahan. Contoh saya ambil satu. Cuba kita pergi dekat sifat adhaf. Kita pergi dekat sifat adhaf yang bawah sekali nombor 5 tu. Dia sangat lemah kan? Okey, sangat lemahnya sebab apa? Okey, kita tengok huruf sa. Tadi kita ada berapa pecahan? 3. Okey. 3 tu apa yang pertama? Qawiyah. Yang kedua mutawasitah dengan dhaifah kan? Bukan adhaf. Yang itu yang 5 ni, yang 3 ni. Okay. Jadi sa dalam sifat qawiyah dia ada tak sifat tu? Qawiyah sa ada tak sifat qawiyah untuk sa? Sa tak ada. Tak ada langsung. Tak ada. Mana ada kosong, tak ada. Itu yang sa ni termasuk pada bahagian adhaf. Kemudian untuk mutawasitah ada satu sa. Apa sifat mutawasitah? Ismat. Ismat. Satu tu je ismat. Kemudian dekat sifat dhaif banyak untuk sa. Apa sifat dhaif atau lemahnya dia? Hamas. Sa tu ada hamas. Sa tu ada rokhawah. Sa tu ada istifal. Sa tu ada infitah. Yang kita sebut tadi tu, ingat tak? Hamas, rokhawah, istifal, infitah tu semua sifat yang lemah. Dia lawan dengan sifat yang tadi tu kan. Hamas dengan jahar. Jahar tu dah kuat sifatnya. Jadi dia huruf ni tadi, 5 bahagian ni tadi dia bergantung pada sifat-sifat yang ada pada huruf tersebut. Barulah kita boleh kategorikan sifat tu kat mana. Huruf tu kat mana sifat dia. Jelas tak agak-agaknya? Jelas tapi pening. Pening lah kan. Bab sifat huruf ni memang pening. Betul? Faham? Boleh Cik Lima. Jahar tu kuat Ustazah. Jahar dengan hamas, lawannya hamas, jaharlah yang kuat. Okey. Jadi 10 tu memang kita nak kena tahu yang mana lemah, yang mana kuat. Okey, boleh. Tapi kalau macam saya ni kan tak berapa mahir sangat kan. Mahir sangat tapi saya macam nampak yang huruf-huruf yang ada qalqalah aja. Kalau qalqalah tu confirm lah dia kuat. Kalau ada qalqalah tu confirm dia kuat. Haki, saya rasa saya kat situ je lah. Sebab kalau nak dihitungkan semua rasa memang sebab dia akan huruf-huruf ni dia mempengaruhi bacaan kita kan Ustaz. Sangat mempengaruhi. Sangat mempengaruhi. Tapi huruf dia hamzah juga, dengan ain jangan tertukar. Tapi dia dipengaruhi oleh apa? Mana? Baris tu pun mempengaruhi juga Ustaz. Baris lain, huruf tu sendiri. Huruf tu sendiri dan baris tu tak ada pengaruhi. Pengaruhi maksudnya dari segi bunyi ke apa? Bunyi macam kalau kalau baris atas tu mesti Macam tebalkan biasa macam tu. Kejap Cik Lima, tak faham saya Datin Rozifah punya soalan. Maksud saya katakan huruf-huruf tu sendiri memang kita tahulah kalau ada yang tebal, ada yang yang ringan, nipis. Okey. Tapi faktor baris tu sendiri pun ada pengaruh tak, mana baris atas, baris depan, ri. Kebanyakannya baris ni dia mengikut huruf. Kalau huruf tu contoh macam ra dia ada 2 bahagian iaitu tebal dan nipis. Kalau ra tu tebal, dia baris atas dengan baris depan. Kalau ra tu nipis, automatik dia kena baris bawah dan disebut nipis. Kadang-kadang ada orang baca ri, dia dah baris bawah tapi dia masih tebal. Tak banyak sikit dia mempengaruhi juga sebenarnya. Kadang-kadang kita letak baris bawah, contoh B jadi B. Pun tak boleh. Bismillah tak boleh tu sebenarnya. Alaihim jadi alaihim, alaikum jadi alaikum, tak boleh. Maknanya baris tu pun ada jugalah dia. Tapi ra tu sendiri kuat kan? Ra kuat maksudnya dari segi? Dia sifat dia. Sifat dia memang kuat. Sebabnya ra tu ada 7 sifat. Huruf yang paling banyak sifat adalah ra. Dan ra ni specialnya dia ada tebal, ada ketika dia nipis. Itu yang kat situ maksud saya tu. Faham, saya faham. Jadi kalau maknanya bila kita dah tahu ra tu bila masa tebal, bila baris atas, baris depan. Kena hati-hati, pastikan betul-betul tebal. Ataupun ra tu kita dah tahu dah baris bawah dia mesti nipis. Maknanya bila kita baca dengan baris bawah, pastikan dia betul-betul jadi nipis. Jangan disebabkan kita tengok
Ra baris bawah nipis tapi kita baca bunyi tak nipis juga. Kan? Kathirim, kathirim, dia hujung lidah. Dia tak banyak sikit mempengaruhi lah. Okey. Kebanyakan untuk sifat yang adhaf kan, sifat yang akhir sekali tu iaitu sa, ha, fa, mim, nun dengan ha ni ada berapa huruf? Ada 6 kan? Okey, untuk sa, ha dengan fa tu langsung tak ada sifat qawiyah. Kosong, tak ada sifat kuat pun. Qawiyah tak ada. Ha pun tak ada sifat qawiyah. Huruf ha. Yang ada pun sifat qawiyah iaitu huruf mim dengan nun. Itu pun satu je sifat qawiyah iaitu jahar. Satu je. Yang lain tu mana sifat dia? Dia pergi dekat bahagian tawasud ataupun mutawasitah tu kan. Pertengahan dengan sifat yang ujung. Iaitu yang disebut sebagai sifat dhaifah. Sebab tu dah huruf tu dia letakkan dekat bahagian adhaf. Sebab banyaknya pergi dekat bahagian adhaf. Berbeza dengan aqwa dengan qawiyah. Dia lebih banyak pada sifat qawiyah. Sifat kuat lah. Sifat tengah dengan sifat yang lemah tu dia tak banyak. Okey. Seterusnya, hubungan dua huruf berdasar makhraj dengan sifat. Tak. Ya, tadi yahiddi tak ada. Okey, setakat ni ada soalan? Tabaidan ni banyak kalau ikutkan. Ada soalan? Soalannya kalau sampai ke apa? Huruf-huruf yang kita nak baca tu terkendala disebabkan tak kena gaya bacaannya. Tak kena gaya, nak kena gaya kan tu bukannya senang itulah. kan? Sebab nak mengingatkan satu persatu Ustazah. Betul lah tu, faham. Makan masa. Okey, selain daripada tu saya tambah sikit berkenaan dengan bacaan isti'azah ni sebenarnya. Saya stop dulu yang ni. Yang ni jelas tadi. Maknanya setiap daripada 5 bahagian ni dia bahagikan huruf-huruf tu tadi mengikut pada sifat-sifat yang ada pada huruf tersebut. Baru dia boleh bahagikan. Saya stop share ni boleh ke? Okay. Alright. Ya. Ada bateri tak? Okey, kita tahu kan isti'azah ataupun a'udzubillahi minasyaitonirrajim ni bacaan yang mana menunjukkan dia punya maksud tu perlindungan. Kan, maknanya kita nak mohon kepada Allah kan, kita sebut a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aku berlindung daripada syaitan. pada jangan kepada syaitan. Daripada A'udzubillah. Aku berlindung kepada siapa? Kepada dengan Allah. Allah. Dengan Allah daripada syaitan yang Syaitan yang direjam. jangan salah. Jangan silap. Okey. Sebut salah. Satu lagi nak sebutkan ceritanya. Ada orang sebut ta'awuz. Ni macam mana nak baca Quran? Baca auzubillah. Contoh. Tapi istilah dia atau nama dia tu disebut bacaan isti'azah ataupun ta'awuz. Oh, istilah. Bacaan untuk memohon perlindungan. Isti'azah tu dengan ta'awuz tu samalah memohon perlindungan. Jadi kat sini kita nak share, ulama memang dia dah bersepakat mengatakan bahawa kalimah isti'azah itu bukan daripada ayat Quran. Bukan daripada ayat Quran ni isti'azah tu. Tapi nak baca isti'azah ni ketika nak kita nak mula baca Quran ni memang adalah salah satu amalan yang sangat-sangat dituntut untuk kita lah, untuk kita yang memang setiap hari baca Quran. Sebab dalam kalimah tersebut ni dia terhimpun ayat-ayat memohon perlindungan daripada Allah supaya tidak ada gangguan syaitan. Dalam apa nak sebut dalil dia sebut dalam Quran kan, dalam surah An-Nahl tu, fa idza qara'tal Qur'ana fasta'iz billahi minasyaitonir rajim. Jelas sangat ditulis kat situ, maksud dia apabila kamu hendak membaca Quran, fa idza qara'tal Qur'an fasta'iz billah. Mohonlah perlindungan kepada Allah supaya tidak ada gangguan daripada syaitan yang direjam. Tu salah satulah yang kira macam kuat lah kita ni disuruh untuk baca isti'azah. Bukan baca Quran saja sebenarnya. A'udzubillah ni. Bunyi guru pun kita cepat-cepat kena baca a'udzubillah tu kan. Lepas tu ada perselisihan pendapat ulama sikit berkenaan dengan tahap sebanyak mana tuntutan kita baca isti'azah kalau kita nak baca Quran ni. Tu tahap tuntutan membaca isti'azah tu.
dia kebanyakan ulama, ni cerita pecahan-pecahan ni lah, cerita sikit sebab ada masa kan. Kebanyakan ulama dia kata sunat muakkad. Kebanyakan ulama dia kata sunat muakkad baca isti'adzah ketika kita nak baca Quran. Kita ambil yang inilah. Sebab dia kata sunat muakkad. Muakkad tu apa? Dituntut. Betul. Kan dituntut. Jadi bacalah, bukannya susah kan, ringan sahaja sebutan tu Lepas tu setengah ulama. Tadi kebanyakan ulama. Lepas tu ada setengah ulama dia kata macam Sufyan Ats-Tsauri, dia sebut baca Quran ni dia kata wajib. Dia punya isti'adzah ni, baca isti'adzah sebelum baca Quran ni wajib. Itu setengah ulama kata. Lepas tu yang Ibnu Sirin ni pula dia ada banyak ulama kan, ulama qura kan. Ibnu Sirin kata wajib baca isti'adzah untuk sekali je seumur hidup. Tapi ini tidak diguna pakailah. Tapi yang disebut tadi dia ada kebanyakan ulama, ada setengah ulama, dan ada satu tu je. Dia kata wajib baca dengan auzubillah sekali seumur hidup. Jadi kita ambil yang mana? Yang pertama, iaitu kebanyakan ulama sunat muakkad tadi. Tu kita nak kena pegang. Kadang-kadang benda-benda basic macam ni kan, bila kita patah balik, lupalah. Tak tahu sebenarnya yang itu dituntut untuk kita baca. Okay. Fardu kifayah dan fardu ain. Itu fardu kifayah, fardu ain tu apa Cik Limah? Itu dari sudut belajar Al-Quran dan tajwid. Ialah mempelajari ya. Ya, itu kupasan dia panjang lagi tu Cik Limah. Okay. Imam Ibnu Al-Jazari pun cakap dalam matan dia kata disunatkan baca isti'adzah ketika kita nak baca Quran. Disunatkan baca isti'adzah ketika kita nak baca Quran, dan kata setengah daripada mereka tu wajib. Tapi kita ambil daripada kata Imam Ibnu Al-Jazari, disunatkan. Cuma sunat itu dia berat. Jadi muakkad. Wallahu a'lam. Itu adalah yang masyhur daripada yang sebut kebanyakan ulama, setengah ulama tu maknanya yang masyhur tadi kebanyakan ulama. Itulah yang dipegang, yang dituntut. Okey, ada soalan? Jelas tak? Itu sikit-sikit je lah saya cedok-cedok. Kita dah belajar dah sebenarnya isti'adzah tu. Tapi bila kita ulang balik kadang-kadang macam lah, kita pun tak ingat kan. Tak berapa perasan, tapi nak ta'uz tu biasalah. Ta'awuz. Ta'uz. Dia sebenarnya kalimah yang tepat ta'awuz. Dia bukan ta'uz. Kita dengar ta'uz. ta'uz. Baca mula ta'uz dulu. Ta'uz. Selalu orang laju. Ta'uz. Ada sabdu tu. Okey. Boleh? InsyaAllah. So nanti kita akan sambung lagi. Muka surat 85. Wallahu a'lam. Okey, ada soalan? Tak ada. Okay. Hari ni kalut dengan cucu-cucu. Tak apa. Saya pun dah tergabung mainan satu rumah ni sekeliling saya. Tak maaf lah Ustazah. Tak apa. Tapi dia tak kacau Kak Rozi. Saya yang kena kacau ni. Off record duduk kat belakang. Allahu Akbar. Okey, insyaAllah nanti kita sambung lagi. Sadaqallahul azim. Wa ballagha rasuluhun nabiyul karim. وهذا تنزيل من رب العالمين ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت ونستغفرك ونتوب إليك بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. الحمد لله. Okey, insyaAllah nanti kita jumpa lagi. Terima kasih Ustazah. Sama-sama. Hari ni kita tak ramai. Kita tak ramai tapi kita ada. Ya, Alhamdulillah. Alhamdulillah. So minggu depan Ustazah cuti ya ke? Macam mana? Belum lagi? Mungkin ada. Sekejap. 20. Minggu depan berapa bulan? Hari Isnin? 27 ke 26? 7. 27. Tak